Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram daripada pengalaman seseorang yang telah berkongsi ceritanya kepadaku untuk aku ceritakan kepada para pendengar. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan komen tentang cerita seram ini. Cerita seram ini terjadi di sebuah hospital di wad lama hospital tersebut. Nama dan hospital ini terpaksa aku rahsiakan demi untuk kebaikan. Namun hospital ini terletaknya di kawasan Hulu Selangor. Apa yang terjadi kepada Iskandar? Sebelum tu aku memperkenalkan diri. Pelakon bagi cerita ini ialah Iskandar. Apa yang terjadi kepada Iskandar? Beliau telah pun dimasukkan di sebuah wad dekat hospital lama ni. Wad ini pun adalah wad lama yang sering kali terdengar tentang kisah-kisah seram yang berlaku dekat hospital ni. Terutama sekali di kawasan wad tempat Iskandar tinggal ni. Maklumlah, wad ini adalah wad lama dan tidak ramai yang menginap di dalam wad ini kecuali bagi pesakit-pesakit yang dipilih sahaja atas kesihatan yang mereka alami. Masa ni Iskandar ni dia terkena demam panas. Demam panas yang sangat sehingga kan dia terpaksa ditahan oleh pihak hospital untuk merawat penyakitnya untuk beberapa hari. Jadi mulalah Iskandar ni dimasukkan ke dalam wad hospital ini. Apabila Iskandar sampai dekat wad dia, Iskandar ni pun duduklah melepak di atas katilnya. Tak berapa lama kemudian datanglah seorang nurse yang membawa peralatan untuk cek kepada pesakit-pesakit, termasuklah Iskandar. Apabila sampai giliran Iskandar, lalu nurse tadi pun mulalah melakukan kerjanya. Apabila dicek suhunya dan diberikan ubat kepada Iskandar, lalu Iskandar pun memakan ubat tersebut. Tidak berapa lama kemudian Iskandar pun tertidur. Di dalam tidurnya Iskandar bermimpi. Dia telah bertemu dengan seorang wanita. Wanita ni berpakaian serba putih, sama seperti seorang jururawat, dengan memakai tenda di atas kepalanya. Wajah perawat ini boleh diagakkan sangat cantik. Apa yang berlaku dalam mimpi Iskandar ni, jururawat tu menegurlah Iskandar. Lalu Iskandar pun membalaslah teguran jururawat tadi. Lalu jururawat ni dia mengajak Iskandar pergi ke suatu tempat. Dia memimpin tangan Iskandar dan berjalan di satu lorong yang sangat suram, lorong tersebut, dengan keadaannya yang sangat menyeramkan, sehingga kan bulu roma Iskandar berdiri dengan sendirinya. Peluh-peluh mula menitis di keringat dahinya dan membasahi tubuhnya.
Tanpa disedari, Iskandar telah mengikuti jururawat tersebut sehinggalah sampai di satu kawasan. Di situ tiada sesiapa kecuali hanya peralatan-peralatan yang tersimpan di situ. Semua peralatan yang ada dekat kawasan tu semuanya dah buruk-buruk belaka. Lalu Iskandar pun bertanyalah kepada nurse tu, Cik, Encik nak bawa saya pergi mana ni? Tapi jururawat tu tak boleh cakap apa-apa kepada Iskandar. Hanya menyuruh Iskandar mendiamkan dirinya. Lalu jururawat tu terus memimpin tangan Iskandar. Apabila Iskandar mematikan sekeliling, ternyata di situ adalah sebuah makmal, iaitu makmal yang tidak digunakan lagi. Tempat itu adalah tempat forensik untuk pembedahan ke atas kes-kes yang berlaku yang berkaitan dengan pihak polis. Jadi apa yang Iskandar nampak dekat dalam bilik tu, dia nampak ramai mayat-mayat yang tersusun di atas katil-katil di dalam bilik tersebut. Suasana pada ketika itu nampak agak malap-malap dan kebiruan pandangannya. Tetapi ada satu mayat ni, Iskandar nampak mayat ni kepalanya sudah kehilangan sebelah. Jadi yang ada hanya sebelah saja. Iskandar pun menundukkan kepala dia dan mengucapkan Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kenapa nurse ni bawa aku kat sini ya? Kata Iskandar sendirian. Lalu Iskandar pun cubalah nak tinggalkan tempat tu, tetapi tangannya terus digenggam oleh jururawat tersebut seperti tidak mahu Iskandar beredar daripada situ. Apabila Iskandar memerhatikan satu persatu mayat-mayat itu, semua mayat-mayat yang ada di atas katil-katil itu kelihatannya sangat menyeramkan. Ada yang matanya tak ada yang tangannya terputus, ada perutnya yang terbongkar, dan bermacam-macam lagi keadaan mayat-mayat di situ. Tiba-tiba badan Iskandar digerak-gerakkan oleh seseorang. Tetapi dalam pada yang masa yang sama, Iskandar terasa tubuh badannya sangat lemah. Kakinya tidak bermaya lagi untuk terus berdiri. Kerana ketakutan, Iskandar akhirnya jatuh pingsan dan tidak sedarkan diri. Apabila Iskandar tersedar daripada mimpinya, didapati Iskandar berada di ward ICU. Doktor sedang memeriksa Iskandar. Iskandar terasa yang dirinya sangat lemah. Kepalanya berpusing-pusing, tekaknya terasa loya. Iskandar berkata seorang diri di dalam hatinya, bagaimana aku boleh ada kat sini ya? Tadi kan aku ada dekat ward aku. Macam mana pula tiba-tiba aku ada kat sini? Peliklah. Iskandar pun bertanyalah tentang dirinya kepada perawat yang sedang merawat dirinya di situ. Dia tanya, Cik, macam mana saya boleh ada kat sini ya? Jadi jururawat tu kata, tadi awak menjerit-jerit dan awak terjatuh daripada katil ni. Bila kami tengok keadaan awak yang separuh sedar,
Sebab itulah kami bawa awak dekat ward ICU ni untuk pemerhatian. Tapi Alhamdulillah lah, sebab awak pun dah sedar. Mungkin tak lama lagi kami akan bawa awak semula ke ward awak. Oh, macam tu. Iskandar hanya mendiamkan diri. Setelah beberapa lama, Iskandar mula dimasukkan semula ke ward yang mula-mula Iskandar dimasukkan tadi. Iskandar melihat sekeliling kawasan tersebut. Iskandar tengok dekat dalam ward dia ni tak ramai pasien. Tadi masa mula-mula dia masuk tu agak ramai juga. Tapi ke mana mereka ni pergi semua? Iskandar terasa ingin sangat membuang air kecil. Lalu Iskandar pun bangunlah daripada katilnya dan dia mula berjalan seorang diri untuk pergi ke bilik air. Bila sampai dekat kawasan bilik air tu, dia tengok, gelap lah tempat ni. Mana lampu ni? Jadi Iskandar pun mencari dah suis lampu bilik air tu. Apabila Iskandar jumpa lampu suis bilik air tu, dia pun mula tekan tombol tu. Tapi lampu ni berkelip-kelip pula. Iskandar kata, aku dah tak tahan ni. Aku kencing je lah, dia kata. Jadi Iskandar pun buanglah air kecil. Masa dia tengah buang air kecil tu, dia dengar dekat tandas yang belah hujung tu, seperti ada orang yang berdehim-dehim. Jadi Iskandar kata, ada orang teman aku punya. Tak apalah, tak adalah rasa takut sangat. Dia sedang membuang air kecil, tiba-tiba dia dengar satu hentakan pintu yang sangat kuat. Iskandar terkejut. Dia terus membasuh apa yang patut dibasuhnya dan dia keluar. Lalu dia pun mengendap-endaplah dekat bilik air tersebut. Dia tengok pintu bilik air terbuka, tetapi tak ada sesiapa pun dekat kawasan tu. Pasal dia tak dengar bunyi tapak pun. Jadi Iskandar pun pergilah membasuh mukanya di hadapan cermin. Apabila selesai membasuh, lalu dia pun bergerak untuk pergi ke katilnya. Iskandar sekali lagi memerhatikan kawasan sekeliling ward tersebut. Rupa-rupanya dia baru tersedar waktu pada ketika itu sudah pun malam. Sebab kelihatan suasana dekat luar tu dah gelap. Iskandar pun tertanya-tanya pada dirinya, dah pukul berapa dia? Aku tak pakai jam ni. Sudahlah, elok aku tidur je. Jadi Iskandar pun baring dan akhirnya dia pun terlena daripada tidurnya. Tiba-tiba dia terasa ada seseorang yang datang memanggil-manggil namanya dan menepuk-nepuk lengan bahunya. Iskandar pun tersedarlah daripada tidurnya. Rupa-rupanya yang ada di hadapan dia adalah seorang jururawat yang datang nak bagi dia makan ubat pada waktu tu dan nak cek suhu dan tekanan darahnya. Saya ingat siapa tadi buat terkejut saya di Lanas ni. Ni saya datang bawa ubat ni. Saya nak bagi awak makan ubat dan saya nak cek awak punya suhu dan awak punya pressure. Jadi Iskandar pun membenarkanlah apa yang jururawat tu nak lakukan terhadap dirinya. Selesai jururawat tu melakukan kerjanya dan jururawat tu pun pergilah ke katil yang lain. Iskandar pun
baring semula dan pejamkan matanya. Tapi kali ini sukar untuk Iskandar memejamkan matanya kerana keadaan dalam waktu agak terang. Jadi Iskandar tu pun melambai-lambaikan tangannya kepada seorang nurse yang dia nampak dekat kawasan tu. Jadi akhirnya nurse tu nampak yang Iskandar ni lambai dekat dia. Nurse tu pun datanglah dekat Iskandar. Dia tanya, "Ya cik, ada apa tu?" "Nurse, saya rasa susah nak tidur lah nurse. Lampu ni terlalu terang sangat lah. Boleh tak kalau nurse tutupkan lampu ni, pasanglah lampu hujung sana. Kurang-kurangnya saya dapatlah pejamkan mata." Nurse tu pun okey lah, baiklah. Jadi nurse tu pun tutupkan lampu dan nurse tu pun tarikkan sedikit langsir dekat katil Iskandar tu. Jadi Iskandar pun tidurlah. Masa Iskandar nak tidur, tiba-tiba dia nampak dekat langsir tu macam ada bayang-bayang hitam yang sedang berlari laju di hadapan katilnya, kemudian berpatah balik. Kemudian dermaga itu, bayang-bayang itu berlari lagi di hadapannya dan berpatah balik. Tetapi Iskandar tak nampak pun ataupun tak dengar tapak kaki bayang-bayang yang dia nampak tadi. Dan Iskandar pun terus menutup wajahnya dengan kain selimut yang ada dekat situ. Jadi dia tak nampaklah bayang-bayang tu. Dia nak tidur, tiba-tiba dia terdengar suara yang memanggil-manggil namanya. Iskandar pun menoleh dan melihat di tepinya ada seorang jururawat. "Encik, saya nak ambil darah boleh?" "Nak ambil darah saya ke?" "Ya encik." Baiklah. Jadi jururawat tu pun mulalah memasukkan jarumnya ke lengan Iskandar, lalu menyedot darah Iskandar. Walaupun terasa sedikit sakit, namun Iskandar merelakan saja apa yang dilakukan oleh jururawat tersebut. Iskandar pun bertanyalah kepada jururawat tu, "Cik, tadi saya ada nampak bayang-bayang tau, macam saya tak tahu nak kata macam mana, tapi bayang-bayang tu dia berlari laju, berlari kat depan saya, kemudian dia berpatah balik, dan kemudian dia berlari lagi dan berpatah balik. Saya masa tu terasa sangat takut, lalu saya pun tutuplah muka saya dan saya tak nampak lagi bayang-bayang tu. Encik nampak ke bayang-bayang tu?" Jadi jururawat tu mendiamkan diri, cuma dia hanya menggelengkan kepala je. Sekarang kata, dah kenapa pula jururawat ni ya? Tak apalah, mungkin itu hanya hajaran aku je. Malam tu Iskandar memang tak dapat tidur kerana dia membayangi wajah bayang-bayang hitam itu dan mimpi yang dia alami sebentar tadi. Tiba-tiba Iskandar terasa yang kaki dia tidak dapat bergerak. Apabila dia cuba untuk nak melihat keadaan kakinya, dia ternampak ada sesosok tubuh yang rambutnya sangat panjang berwarna putih sedang berpaut pada kakinya, kedua belah kakinya. Iskandar pun menjerit, "Tolong, tolong, tolong." Lalu nurse pun datang dan pada ketika itu Iskandar tidak sedar diri lagi. Apa yang berlaku ke atas diri Iskandar hanya Tuhan saja yang tahu. Dan keesokan harinya nurse menceritakan
tentang kejadian yang berlaku ke atas dirinya. Itulah kisah seram yang dikongsikan kepadaku. Kalau anda suka dengan kisah seram aku harap anda subscribe, tekan loceng, share dan like cerita aku ni. Semoga kita akan bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Dan aku minta maaf jika cerita aku ni tidak berapa sedap ataupun ada kata-kata yang anda tidak suka mendengarnya. Aku meminta maaf kerana setiap insan tu mesti ada kelemahannya. Jadi apa-apa pun aku nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Bye.